Mayat seorang pelajar tahfiz ditemui tergantung di dalam tandas asrama. Kes ini cukup mengejutkan seluruh negara. Masakan tidak, sekolah ini adalah sekolah ternama yang sudah melahirkan ramai golongan hafiz yang cemerlang. Apa sebenarnya telah terjadi kepada mangsa? Ikuti kisah ini. Pada tanggal 12 Disember 2013, jam menunjukkan pukul 9.30 pagi. Pengetua sekolah itu dikenali sebagai Ahmad Fakarudin bin Deraman bersama seorang penyelia asrama Zul'atfi Muhammad membuat rondaan dan pemantauan kebersihan di asrama Mahat Tahfiz Kok Lannas. Ini sudah menjadi rutin mereka bagi meninjau setiap keadaan kawasan sekitar sebelum pelajar memulakan kelas Al-Quran pada setiap pagi selepas bermulanya cuti sekolah awal Disember. Hanya apabila sampai di kawasan bilik air di tingkat bawah, mereka tercium bau yang amat busuk dan mendapati pintu salah sebuah tandas di dalam bilik air asrama terkunci dari dalam. Curiga dengan keadaan itu, penyelia asrama mengambil kerusi yang berada di luar dan cuba memanjatnya bagi meninjau keadaan daripada dalam tandas yang terkunci itu. Ketika beliau memanjat dinding bilik air berdekatan dengan silin tandas, alangkah terkejutnya beliau mendapati mayat seorang lelaki dengan hanya memakai baju dan jaket, manakala lehernya diikat dengan kain pelekat tergantung dalam tandas dan terdapat kesan darah dan najis di atas lantai bilik air itu. Lantas, pengetua sekolah itu terus menghubungi Encik Zorajali, iaitu pengerusi PIBG, dan memaklumkan hal tersebut. Zorajali terus ke tempat kejadian dan mengarahkan beberapa orang pelajar memanjat dinding tandas yang berkunci dan membuka tandas tersebut. Mereka segera menghubungi pihak berkuasa berkenaan penemuan itu. Atas laporan itu, seorang pegawai bersama jurugambar Korporal Syahrul Kamar dan seorang detektif Korporal Ilyas telah pergi ke tempat kejadian bagi mengesahkan kejadian itu. Setiba di sana, keadaan dalam tandas kelihatan biasa. Tandas mempunyai 2 pintu utama, 10 pintu tandas, 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Terdapat satu tandas berkunci daripada dalam, iaitu tandas nombor 3 sebelah kanan. Terdapat juga sebatang kayu bersaiz 2x3 inci di bahagian atas yang menjadi tempat mangsa tergantung. Mangsa tergantung menggunakan sarung pelekat. Di tempat kejadian juga ditemui pakaian seperti baju, seluar dan kacamata yang dipercayai milik mangsa. Menurut pengetua sekolah itu, jumlah keseluruhan pelajar di asrama tersebut ialah 382 orang dan pada hari kejadian hanya 22 orang sahaja yang masih tinggal kerana mereka mengikuti pengajian agama secara insentif. Kesemua pelajar dipanggil pada hari kejadian dan pihak asrama mendapati kesemua mereka masih berada di asrama semasa kejadian ini berlaku. Seorang saksi dikenai Ayadi Muhazir bin Kushairi. Pelajar Mahat tersebut mengatakan ketika dia masuk ke tandas itu, dia mendapati pintu tandas tersebut telah berkunci sejak hari Sabtu 7 Disember 2013 dan ketika itu tiada apa-apa bau yang dapat dihidurnya. Malah, kayu palang yang berada di dalam tandas itu telah diambil dari luar tapak projek pembaik pulih asrama yang telah bermula sejak 3 minggu sebelum kejadian. Malangnya, tiada seorang pun pekerja di tapak projek menyedari kehilangan kayu tersebut. Ketua Polis Daerah Kota Baru Asisten Komisioner Azham Osman berkata, pihaknya sudah mengenal pasti mayat mangsa dan hasil semakan yang dibuat melalui pengetua sekolah itu mendapati mangsa adalah salah seorang pelajar lelaki yang berusia 16 tahun yang tidak pulang ke rumah, iaitu Wan Ahmad Faris. Pihak sekolah telah menghubungi keluarga mangsa dan difahamkan pelajar itu tidak pulang ke kampungnya di Pasir Mas selepas cuti bermula pada 7 Disember 2013. Berdasarkan pengecaman yang dilakukan oleh kedua-dua ibu bapa mangsa, mereka sudah mengenal pasti dan mengecam pakaian serta cermin mata yang dijumpai di tempat kejadian. Dari hasil siasatan terhadap mayatnya, pelajar itu sudah 3 hari berada dalam keadaan demikian. Mayat pelajar terbabit kemudian dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk dibedah siasat. Pada 16 Disember 2013, hasil bedah siasat oleh pakar forensik terhadap mayat remaja berkenaan mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Malah siasatan dilakukan pihak polis juga tidak menjumpai sebarang senjata di lokasi kejadian selain tiada kecederaan fizikal pada tubuh mangsa yang menunjukkan pergelutan atau diserang. Setakat ini polis tidak mengesyaki ada elemen atau unsur jenayah berlaku terhadap kematiannya, namun siasatan masih diteruskan.
Selain itu, pengasas Pusat Perubatan At-Tabibi, Datuk Syamsuri Syafi'i tidak menolak kemungkinan mangsa berkelakuan sebegitu adalah berpunca daripada kerasukan. Menurutnya, berdasarkan beberapa faktor dikenal pasti, termasuk gangguan yang berlaku ke atas beberapa pelajar sebelum dan selepas itu, beliau yakin kejadian di luar jangkaan itu angkara gangguan jin dan syaitan. Pelbagai spekulasi tersebar sebelum ini sehingga ada mengaitkannya dengan buli dan bunuh diri. Namun beliau menolak kemungkinan tersebut, sebaliknya berpendapat ia kes kerasukan. Agak pelik jika pelajar yang menghafaz Al-Quran dan datang dalam kalangan yang terpilih dan terhormat bertindak sedemikian jika tidak dipengaruhi oleh unsur lain. Pada 26 Februari 2014, keluarga mangsa memohon agar diadakan inkuas bagi siasatan punca sebenar kematian anak mereka. Bapa pelajar itu Wan Abdul Rahman Wan Yaakob 68 tahun berkata, inkuas perlu diadakan kerana yakin anaknya Wan Ahmad Faris bukannya mati kerana membunuh diri. Dia yakin anaknya mati dibunuh berdasarkan kepada beberapa petunjuk dan inkuas ini perlu diadakan untuk membersihkan nama arwah dan nama keluarga mereka. Turut hadir ibu mangsa Rohani Hussein 59 tahun dan peguam keluarga itu alias Ibrahim. Malah, mereka sekeluarga tidak percaya mangsa membunuh diri kerana dia merupakan seorang pelajar yang tahu hukum hakam agama selain seorang hafiz Al-Quran. Pada 9 Jun 2016, akhirnya Mahkamah Coroner memutuskan kematian mangsa pada Disember 2014 adalah dibunuh oleh individu yang identitinya belum dikenal pasti. Coroner Adli Abdul Ghalib membuat keputusan itu selepas mendengar keterangan 11 saksi termasuk keluarga, rakan mangsa, polis dan pihak sekolah. Adli ketika membuat keputusan itu berkata, selepas mempertimbangkan beberapa faktor, terdapat keberangkalian unsur lain atau individu yang menyebabkan kematian mangsa. Berdasarkan keterangan, tidak menunjukkan mangsa mengambil sendiri nyawanya. Sebaliknya, kematian yang disebabkan seseorang yang identitinya belum dikenal pasti. Sementara itu, ibu mangsa Rohani Hussein ketika ditemui oleh wartawan di luar mahkamah ternyata gagal menahan perasaan apabila menangis kegembiraan kerana penantian mereka sekeluarga selama lebih 2 tahun akhirnya terjawab. Menurutnya, anak sulungnya seorang yang baik dan arwah tidak sesekali akan membunuh diri seperti yang dimaklumkan polis. Keputusan mahkamah ini juga mengembalikan marah keluarga arwah apabila masyarakat sebelum ini seperti mencemuh mereka sekeluarga. Pada 20 Ogos 2020, setelah 7 tahun berlalu, keluarga mangsa meluahkan rasa kecewa apabila kematian mangsa tidak mendapat pembelaan sewajarnya. Walaupun Mahkamah Coroner memutuskan kematian mangsa adalah kes bunuh, namun sehingga kini kes mangsa seolah-olah tidak disiasat. Ibu mana tidak sedih mengenangkan kematian anak tersayang tidak mendapat pembelaan dengan individu yang menjadi dalang kematian masih bebas sehingga kini. Menurut ibu mangsa, walaupun dia sekeluarga sudah reda dengan kematian anak sulungnya, namun mereka tidak akan memaafkan pelaku yang menyebabkan kematian anaknya. Pada 24 Ogos 2020, polis sudah mengambil keterangan lebih 10 saksi bagi membantu menyelesaikan kes ini. Ketua Polis Kelantan Deputi Komisioner Syafi'in Mamat berkata, kesemua saksi berkenaan dirasakan mampu membantu siasatan polis. Polis akan mempercepatkan siasatan sebelum merujuk kepada pihak pendakwa raya untuk tindakan selanjutnya. Hasil keterangan yang direkodkan sedikit sebanyak membantu melengkapkan siasatan polis. Pada 24 Mac 2022, keluarga mangsa meluahkan untuk tidak pernah mengimpikan habuan atau pampasan wang ringgit. Cuma hanya mahukan pembelaan terhadap anak mereka. Bagi ibu mangsa, setiap hari dia tidak pernah gagal mendoakan supaya pembunuh anaknya dibawa ke muka pengadilan dan mendapat hukuman setimpal. Baginya, nyawa anaknya adalah segala-galanya. Dia mahukan pembelaan dan perkara paling diinginnya adalah kenapa anaknya dibunuh. Sehingga kini sekalipun mereka yang terbabit dengan kematian mangsa tidak dibawa ke muka pengadilan, keluarga sangat berharap mereka datang bertemu keluarga mangsa dan memohon maaf. Itu pun sudah mencukupi untuk penantian mereka selama 8 tahun. Justru, keluarga merayu kes mangsa disiasat seadil-adilnya demi marah keluarga. Begitulah kes ini nampaknya buntu mencari siapakah pembunuh yang sebenarnya. Pendapat kami secara peribadi, tidak mungkin mangsa menamatkan riwayat hidupnya sendiri. Pasti sesuatu yang terjadi pada hari kejadian. Kami mendesak supaya pihak polis menjalankan siasatan secara terperinci berhubung kematian mangsa. Di sisi lain, pihak sekolah juga tidak boleh menutup atau menyembunyikan sebarang maklumat demi menjaga nama baik sekolah. Kami juga mendengar ada berita mengatakan tandas sekolah yang menjadi tempat kejadian juga telah dirobohkan selepas 2 minggu kejadian ini berlaku atas alasan pelajar takut untuk menggunakan tandas tersebut. Apa sudah jadi dengan pihak sekolah?
Semoga keluarga Allahyarham mendapat keadilan yang sewajarnya dan Allah memberikan keluarga mangsa kesabaran dan rahmat di atas ujian ini. Dan kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham Wan Ahmad Faris dan menempatkan beliau dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.